guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Segempak sahabat-sahabat semua ya, apabila AMK Selangor membalun kau-kau pemimpin daripada Bersatu yang cuba pertahankan kebiadaban abah kau. Kononnya jangan politikan isu pendakwaan Muhyiddin Yassin. Hakikatnya sahabat semua, Muhyiddin didakwa ini kerana bermain politik sehingga kebiadabannya membuat satu kenyataan yang menghina, mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong. Jadi dia didakwa ini kerana semasa berpolitik. Jadi memang ini adalah cerita politik sahabat-sahabat semua. Namun hari ini kata pemimpin daripada Bersatu ini, biar jangan jadikan isu ini jadi isu politik katanya. Mereka ni sengaja ya untuk memusingkan fakta dan sebagainya. Perlu diingat sahabat semua, Muhyiddin hari ini didakwa kerana berkempen semasa dalam pilihan raya kecil di Dunengeri ya, semasa berpolitik. Jadi hari ini beliau didakwa dalam akta hasutan kerana berpolitik kotor, politik sempit, politik derhaka kepada yang di Pertuan Agong. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar ya kenyataan daripada Angkatan Muda Keadilan Selangor ini berkaitan dengan kenyataan pemimpin Bersatu yang cuba pertahankan penderhakaan, kebiadaban dan juga pendakwaan dalam akta hasutan melibatkan presiden parti mereka, yaitu Muhyiddin Yassin. Jadi jangan jadikan pendakwaan ke atas Muhyiddin modal politik. Itu antara kenyataan daripada pemimpin daripada parti Bersatu ini. Jadi mari kita lihat respon daripada Angkatan Muda Keadilan Selangor yang mana melihat usaha memainkan isu pendakwaan ke atas pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin di bawah akta hasutan sebagai motif politik, satu yang tidak benar. Timbalan Ketua Angkatan Muda Keadilan Selangor Muhammad Iman Haziq berkata, dakwaan ahli Dewan Undangan Negeri Gombak Setia Muhammad Hilman Ildam baru-baru ini yang cuba memainkan sentimen politik terkait isu Muhyiddin sebagai propaganda untuk meraih simpati rakyat. Katanya, adun Bersatu itu seharusnya sedar kuasa yang di Pertuan Agong ke-16 dalam melantik Perdana Menteri yang ke-10 tidak boleh dipertikaikan sama sekali, dan hal itu menyentuh isu 3R, agama, kaum dan juga raja. Katanya lagi, apatah lagi sebagai Parti Pejuang Melayu, Bersatu seharusnya faham peranan raja-raja Melayu tidak seharusnya dipertikaikan maupun diperemehkan sedemikian rupa, katanya dalam satu kenyataan. Jadi untuk rekod, Muhyiddin telah didakwa di bawah akta hasutan di Mahkamah Tinggi Gua Musang atas kenyataan beliau semasa kempen pilihan raya kecil Dunengeri Kelantan yang dikatakan menyentuh kebijaksanaan dan kuasa agung dalam melantik Perdana Menteri. Bagaimanapun, bekas Perdana Menteri itu mengaku tidak bersalah terhadap pertuduhan tersebut selain reaksi pemimpin Bersatu yang menyifatkan pendakwaan sebagai zalim katanya. Yang zalim, yang derhaka, yang biadab itu adalah pemimpin mereka. Dan sekarang ini mereka pula kelihatan seolah-olah menyokong kebiadaban, penderhakaan ya yang dibuat oleh presiden mereka. Amat-amat memalukan. Jelas Iman lagi, pemimpin Bersatu seharusnya senada dengan pendirian Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuanman yang menyokong agar siasatan penuh dijalankan ke atas pengurus CPN. Ya, mudah-mudahan katanya pendakwaan akta hasutan kali pertama ke atas bekas Perdana Menteri itu dijadikan iktibar kepada semua pihak untuk tidak sesuka hati mengheret institusi raja-raja Melayu ke kancah permainan politik demi meraih sokongan. Selain itu, saya menyeru prinsip rukun negara, katanya kesetiaan kepada raja dan negara ditaati dan difahami oleh semua pihak sebagai tiang seri perpaduan negara, ujar pemimpin Angkatan Muda Keadilan Selangor ini. Jadi itu antara kenyataan beliau sahabat-sahabat semua. Jadi kalau sebelum ini kita mendengar ya pemimpin-pemimpin daripada Bersatu ini cuba memusingkan fakta, kononnya ini pendakwaan zalim, pendakwaan politik ya. Sekali lagi saya ingatkan Anda sahabat-sahabat semua, khususnya walaun-walauntit di luar sana, pendakwaan ke atas Muhyiddin ini ya bukanlah dilakukan oleh orang-orang politik ya, tetapi dilakukan ataupun atas kerana Tunku Mahkota Pahang murka ke atas kenyataan biadab daripada Muhyiddin itu. Maka Istana Pahang telah membuat satu laporan polis ya ke atas Presiden Parti Bersatu itu. Dan kita lihat juga ramai juga ya rakyat di luar sana sebenarnya
ya khususnya rakyat Pahang ya begitu marah ya dengan Muhyiddin ini, dan turut serta ya untuk membuat laporan polis. Dan mereka membuat laporan polis, lepas tu siasatan polis dilakukan. Apabila siasatan itu dilakukan habis selesai diberikan kepada pejabat peguam negara, dan yang mendakwa itu pejabat peguam negara, bukannya Perdana Menteri kita. Perdana Menteri kita tidak campur tangan dalam isu ini, tapi pihak pembangkang ini segala memusingkan fakta kebenaran, katanya kerajaan ini zalim, kerana ini adalah pendakwaan terpilih ataupun politik katanya. Begitu hebatnya mereka memusingkan fakta. Begitu juga dengan salah seorang aktivis PAS ya ataupun muslimat PAS, pemimpin daripada parti PAS ini, sahabat-sahabat semua, yang dikecam oleh rakyat di luar sana kerana mengecam, membuat tuduhan kononnya rakyat kelaparan, mati kelaparan dan sebagainya, sedangkan dirinya sendiri ketika bergambar ke sana dan ke sini menggunakan beg yang mahal puluhan ribu harganya, sahabat-sahabat semua. Jadi tuduh rakyat meninggal dunia kurang bekalan beras tidak berasas, melampau kurang cerdik, dakwa rakyat mati sebab tak ada beras. Itu antara kenyataan daripada YB Rafizi Ramli. Dan bagaimana pula dengan pandangan dia oleh Abdullah Zahid berkaitan dengan isu ini. Jadi katanya dakwaan pembangkang iaitu Perikatan Nasional kononnya terdapat rakyat yang mati kelaparan kerana tiada bekalan beras sama sekali tidak berasas. Ketua Angkatan Muda Keadilan Johor Muhammad Taufik Ismail berkata, tuduhan pemimpin pembangkang itu dipercayai cuba mengaitkan kematian dua beranak orang kurang upaya OKU di Johor baru-baru ini yang disakiti akibat kelaparan. Namun katanya hal itu tidak perlu dijadikan isu politik memandangkan ianya kes terpencil. Tambah lagi sudah hampir tiada isu untuk dimainkan sehingga mengaitkan kematian tersebut dengan punca tidak mampu membeli beras dan menyalahkan kerajaan 100%. Insiden kematian ini perlu disiasat terlebih dahulu dan pihak berkuasa juga masih dalam siasatan katanya ketika dihubungi. Jadi inilah kehebatan ya walaun-walaun muslimat pemimpin-pemimpin PAS ini ya. Belum pun ada keputusan, mereka sudah membuat kesimpulan, mereka sudah membuat spekulasi. Malah yang lebih teruk lagi, mereka jadikan isu, mengaitkan isu itu sebagai isu politik. Ya, kononnya beras tidak cukup di pasaran dan sebagainya. Saya cobalah cari di mana-mana market kalau mau cari beras, bukannya cari di Facebook dan sebagainya. Yang membuat kenyataan bodoh ini ya dan sebagainya. Malah menurut Taufik, aktivis Perikatan Nasional tersebut tidak sepatutnya mempolitikkan isu kekurangan beras atau makanan. Ya, sedangkan kerajaan melalui berbagai agensi telah memberi bantuan terus kepada mereka yang memerlukan. Jadi saya fikir, katanya lagi, sekiranya si mati merupakan asnaf dan miskin tegar, namanya semestinya dikelaskan dalam penerima bantuan IKASI oleh pejabat daerah dan tidak akan tercicir dari menerima sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat maupun agensi kerajaan yang berkenaan, katanya lagi. Jadi terdahulu pemimpin PAS Melaka dilaporkan memuat naik hantaran menerusi aplikasi X yang menyentuh situasi semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Ketika itu didakwanya beras tempatan boleh diperoleh dan tiada siapa mati akibat kelaparan. Namun siapan berkenaan mendapat reaksi berbagai pihak yang mengimbau fasa itu sebagai duka ekoran masalah kekurangan sumber makanan, sehingga mendorong gerakan kempen bendera putih bagi memberi isyarat pihak yang terdesak dan perlukan bantuan asas. Dalam pada itu, YB Rafizi Ramli juga, Menteri Ekonomi, turut memberi maklum balas berkenaan dengan dakwaan itu dan menyifatkannya sebagai melampau dan kurang cerdik. Mesej aktivis PAS ini ialah rakyat sedang mati kelaparan sebab tiada beras, sementara usaha menoktakan kemiskinan negara terus berjalan dan lebih dari yang diusahakan oleh Perikatan Nasional. Jadi membuat tuduhan rakyat sedang mati kelaparan sebab tiada beras ini sama ada melampau atau kurang cerdik, kata YB Rafizi Ramli. Dan YB Rafizi Ramli juga memberi mesej ya kepada penfitnah penyebar berita palsu ini supaya menyerahkan nama-nama yang dikatakan bakal mati kelaparan, akan mati kelaparan dan sebagainya itu kepada YB Rafizi Ramli supaya pihak kerajaan boleh membantu. Itu pun kalau adalah sahabat semua, atau adakah ianya sebenarnya hanya ya ungkapan sembrono ya, sekadar untuk menghasut rakyat, sekadar untuk menyebarkan berita palsu. Sebab kita tahu walaun muslimat ya, ustaz, ulama, lebay-lebay PAS ini memang terkenal ya dengan membuat kenyataan-kenyataan berbaur fitnah, menghasut, menunggang agama dan sebagainya. Demi apa? Yang kita lihat tujuan mereka ini untuk ya menghasut rakyat membenci kerajaan hari ini.
Tapi hakikatnya sahabat semua yang mereka katakan itu adalah permainan politik sempit, sentimen agama bangsa yang mereka lakukan. Ya, dan kita lihat apabila berlakunya pendakwaan, apa yang mereka akan buat selalunya, mereka akan memohon maaf. Ya, tapi masalahnya fitnah, hasutan yang mereka lakukan itu telah terserap kepada kepala otak walaun-walauntit yang bodoh, yang tidak bijak, yang ada otak tapi menggunakan otak di lutut. Itu pandangan saya. Jadi, terima kasih sahabat semua. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.